Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanani binti Abdul Halim daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin akan membentangkan hikam yang ke-6 hingga hikam yang ke-9 daripada Syarah Hikam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di bawah kajian teks tasawuf. Hikam yang ke-6, jangan berputus asa. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a'i mujiban liya'sika fahuwa dhamina laka al-ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika fil waqti allazi yuridu la fil waqti allazi turidu. Yang bermaksud, janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan engkau patah harapan. Kerana Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang Dia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Penerangan kepada hikam yang ke-6, yang pertama, sabar dalam menanti pemberian Allah dan janganlah berputus asa. Maksudnya di sini, kita sebagai manusia yang mengaku sebagai hamba Allah perlulah bersabar dan menanti setiap pemberian daripada Allah. Yang penting adalah teruskan berusaha untuk memohon darinya. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar rintihan hambanya. Ketahuilah bahawa Allah sangat suka mendengar doa daripada hamba-hambanya. Penerangan yang kedua, Allah telah berjanji untuk memakbulkan permohonan hambanya. Kenyataan ini dapat dibuktikan melalui firman Allah di dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-60 iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ud'uni astajib lakum, yang bermaksud berdoalah kepadaku, aku akan memperkenankan. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memungkiri janji dan itu merupakan sifat yang sangat mustahil bagi Allah. Oleh itu, memiliki segala sifat kesempurnaan itu adalah benda yang paling layak bagi Allah. Percaya dan yakinlah yang Allah maha mendengar setiap doa daripada hamba-hambanya. Penerangan yang ketiga, Allah memberi kepada hambanya mengikut masa dan kehendaknya. Kerana Allah yang menciptakan segala takdir dan ketentuan manusia. Sebagai contoh, kita telah berusaha dalam peperiksaan, tetapi kita tidak berjaya dan telah ditakdirkan dan ditetapkan dengan ketentuan sebegitu. Dalam situasi ini, boleh jadi kalau Allah memberi kepada kita kejayaan, kita akan lupa kepadanya, lupa kepada yang memberi. Jelaslah Allah memberi mengikut apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Sambungan kepada penerangan yang keempat. Boleh jadi apa yang ditahan olehnya daripada memberi kepadamu itu juga satu pemberian. Yakni setiap perkara yang dimohon dan ditangguh oleh Allah sementara waktu itu adalah yang terbaik untuk kita. Ketahuilah bahawa Allah itu lebih mengetahui. Penerangan yang kelima, Allah telah berjanji akan memperkenankan doamu, maka yakinlah. Yakni janganlah terlalu gopoh dalam meminta. Allah akan memberi sesuatu kepada hambanya berdasarkan persediaan hamba daripada pelbagai aspek. Hikam yang ketujuh, jangan ragu dengan janji Allah. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna zalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Yang bermaksud, jangan sampai kamu meragui janji Allah kerana tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah tertentu, yakni telah tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Penerangan bagi hikam yang ketujuh, yang pertama, janganlah hatimu meragui tentang rahmat Allah disebabkan terlewat dalam memberi apa yang diminta olehmu. Yang bermaksud, jika kita mula meragui tentang ini, maka ia menunjukkan bahawa hati ini telah gelap kerana telah meragui pemberian daripada Allah. Boleh jadi ini adalah ujian kepada kamu untuk melihat betapa sabarnya kamu dan setakat mana pergantungan harapan kamu kepada Allah. Boleh jadi juga
permintaan kamu itu belum memenuhi syarat yang dikehendakinya. Penerangan yang kedua, Allah tidak akan pernah mengabaikan hamba-hambanya. Seperti mana yang berlaku di dalam kisah perjanjian Hudaibiyah ketika mana Rasulullah menceritakan tentang mimpinya kepada para sahabat yang mana mereka akan dapat masuk ke Mekah dan boleh melaksanakan umrah dengan aman. Akan tetapi, perkara itu tidak berlaku. Mereka gagal kerana telah ditolak permohonan daripada bangsa Quraisy. Melalui kisah ini, bukan bermakna Allah tidak mahu memberi dan mustahil juga bagi Allah untuk memungkiri janji. Tetapi ia merupakan satu tahap ujian yang boleh memberi kesedaran kepada manusia supaya berbalik kepada Allah, dan ia juga merupakan antara cara untuk melalui jalan mengenal Allah. Yang ketiga, kuatkan hati untuk meyakini Allah untuk mendapatkan kemanusiaan iman. Walaupun Allah tidak memakbulkan lagi doa itu, tetapi masih menjaga adab-adab sebagai hamba kepada Allah. Hikam yang ke-8. Kurniaan Allah. Iza fataha laka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa wa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu ilaika. Yang bermaksud, apabila Allah membuka satu ruang makrifat bagimu, janganlah kamu pedulikan amalanmu yang sedikit, kerana dia tidak akan buka ruang itu untukmu, melainkan dia hendak memberi makrifat kepadamu. Tidakkah kamu ketahui bahawa makrifat itu dia sendiri yang membawa kepadamu, dan amalanmu pula kamu yang hadiahkan kepadanya? Di manakah kedudukan hadiahmu itu jika dibandingkan dengan apa yang dia berikan kepadamu? Penerangan bagi hikam yang ke-8, Allah membuka ruang makrifat iaitu ruang untuk mengenal padanya tanpa melihat kepada amalan hamba-hambanya. Yang bermaksud, makrifat ini merupakan puncak keuntungan bagi seseorang hamba jika Allah telah membuka ruang makrifat itu. Maka usah risau dengan amalan-amalan kamu yang sedikit, kerana makrifat itu kurniaan yang langsung daripada Allah. Penerangan yang kedua, jangan bimbang dengan amalmu yang sedikit, kerana Allah akan tetap mengurniakan kebaikan kepadamu. Kenyataan ini dapat dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku yang beriman, kemudian dia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjung yang menziarahinya, maka aku lepaskan dia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari yang asal, dan ia boleh memperbaharui amal kerana dosa yang lalu telah diampuni semuanya. Penerangan yang ketiga, Allah membuka ruang makrifat adalah melalui ujian, musibah, kesedihan, kesulitan, kesusahan dan sebagainya. Secara automatiknya, jika hati yang dipenuhi rasa keimanan akan merasa nikmat dengan ujian yang diterima dan sentiasa bersangka baik dengan Allah. Hikam ke-9, perasaan hati. Tanawwa'at adnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Yang bermaksud, beraneka warna jenis amal perbuatan kerana bermacam-macam pula pemberian kurnia Allah yang diberikan kepada hambanya. Penerangan kepada hikam yang ke-9 ini, yang pertama, segala amalan zahir yang dilakukan itu adalah datangnya dari waridat iaitu hati. Maksudnya, keadaan hati yang menzahirkan setiap amal ibadat dan kebaikan yang dilakukan itu seperti yang dinyatakan di dalam sebuah hadis. Di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Bila mana baik daging itu, maka baiklah seluruh jasadnya. Tetapi jika buruk daging itu, maka buruklah keseluruhan jasad itu. Itulah yang dinamakan hati. Penerangan yang kedua,
Pergerakan, keadaan dan waridat hati itu bergantung dan berhubung rapat kepada keimanan hati seseorang. Kerana amal ibadat itu dapat dizahirkan melalui perasaan yang ada di dalam hati. Oleh sebab itu, orang yang soleh menuju ke makam yang lebih tinggi akan mengerti dalam ibadat dan merasakan nikmat dalam melakukan ibadat tersebut. Sekian saja penerangan daripada saya. Semoga ia bermanfaat kepada para penonton dan para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah.